Arab Saudi tidak ikut jejak UAE. Kamala Harris sah calon Demokrat untuk naik Presiden. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Wan Lukman Muafisol dalam Berita Dunia. Arab Saudi tidak akan mengikut jejak Emirat Arab Bersatu UAE untuk menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sehingga negara Yahudi itu menandatangani perjanjian damai yang diakui secara antarabangsa dengan Palestin. Bercakap pada sidang media di Berlin, Jerman, Menteri Luar Arab Saudi Putra Faisal bin Farhan Al Saud bertegas negaranya menolak kesepakatan itu hingga isu Palestin diselesaikan. Tegasnya, perdamaian harus dicapai dengan Palestin berdasarkan perjanjian antarabangsa sebagai prasyarat sebarang normalisasi hubungan. Keputusan UAE sebagai negara teluk pertama mengadakan hubungan dengan Israel telah memberi tekanan kepada negara Arab lain termasuk Arab Saudi untuk melakukan perkara sama. Ia merupakan perjanjian damai ketiga selepas Israel menjalin hubungan diplomatik dengan Mesir dan Jordan di dunia Arab. Pada sidang akhbar sama, Putra Faisal mengulangi kritikannya terhadap dasar satu pihak Israel yang mahu meluaskan dan menambahkan penempatan haram Yahudi di kawasan tebing barat yang didudukinya sebagai haram dan menjejaskan penyelesaian dua buah negara dalam konflik Palestin. Di Palestin, 2,000 rakyatnya berkumpul di tebing barat bagi membantah tindakan perjanjian antara UAE dan Israel. Turut hadir dalam program berkenaan Presiden Mahmud Abbas. Kehadiran mereka dengan menaiki bas turut menyebabkan berlaku pertempuran dengan anggota keselamatan Zionis. Mereka membaling batu dan dibalas dengan gas pemedih mata. ورسالة للمجتمع الدولي آن الأوان إنهم يرفعوا كرت أحمر لأزعر الحارة لهذا الاحتلال اللي عدوانه يشكل خطر على الاستقرار الإقليمي وعلى السلم العالمي. وإحنا هنا باقون في هاي الأرض في هذا الوطن. تواجدنا اليوم مع بعضنا البعض، وحدتنا الفلسطينية التي نجسدها اليوم عمليا على الأرض هي أبلغ رسالة للاحتلال وللمطبعين ولأمريكا وللكل أن الشعب الفلسطيني اليوم موحد وأننا في خندق واحد ندافع وننافح عن حقوقنا ونحن متشبثون بأرضنا وبحقوقنا ومقدساتنا Kamala Harris mencipta sejarah apabila secara sah menerima sebagai calon naib Presiden Parti Demokrat bergandingan dengan Joe Biden. Malah beliau juga bakal menjadi naib Presiden wanita berkulit hitam pertama di negara berkenaan. Dalam ucapan pada Konvensyen Kebangsaan Demokrat di Delaware, Harris turut mengkritik hebat Presiden Donald Trump sebagai pemimpin yang gagal. Donald Trump's failure of leadership has cost lives and livelihoods. If you're a parent struggling with your child's remote learning, or you're a teacher struggling on the other side of that screen, you know what we're doing right now is not working. Harris merupakan senator California dipilih Biden sebagai orang kanannya untuk menentang Trump dari Republikan. Harris, 55 tahun, merupakan keturunan Jamaika sebelah bapa dan India dari ibunya yang merupakan imigran ke Amerika Syarikat. Beliau juga merupakan wanita kulit hitam pertama memegang jawatan Ketua Peguam California dan wanita pertama yang berdarah Asia Selatan dipilih sebagai senator. And let's be clear, there is no vaccine for racism. We've got to do the work.
for George Floyd, for Breonna Taylor, for the lives of too many others to name, for our children, and for all of us. Sementara itu, calon Demokrat bagi Presiden pada 2016, Hillary Clinton berkata betapa beliau mengimpikan jika Trump mengetahui bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin yang sebenar. If he had put his own interests and ego aside, seen the humanity in a child ripped from her parents at the border, or a protester calling for justice, or a family wiped out by natural disaster, that would have been a good thing for America and the world. I wish Donald Trump knew how to be a president, because America needs a president right now. Beliau berkata demikian pada konvensyen Demokrat menerusi sidang video susulan pandemik COVID-19. Dalam pada itu, turut memberi kenyataan dalam talian adalah bekas Presiden Barack Obama. Tegas Obama, Donald Trump dilihat tidak menjalankan tanggungjawabnya sebagai seorang presiden, malah menjadi lebih buruk. Close to 4 years now, he has shown no interest in putting in the work. No interest in finding common ground. No interest in using the awesome power of his office to help anyone but himself and his friends. No interest in treating the presidency as anything but one more reality show that he can use to get the attention he craves. Dan ini pula respons segera Trump sebaik sahaja mendengar kenyataan Obama. Trump menyelar Obama sebagai seorang presiden yang teruk dan tidak efektif. When I listen to that and then I see the horror that he's left us, the stupidity of the transactions that he made. Look what we're doing. We have our great border wall. We have security. We have the UAE deal, which has been universally praised by people that aren't exactly fans of Donald Trump for various reasons. I don't know. Why can't be my personality, but they're not fans, right? And when I look at what we have, and I look at how bad he was, how ineffective a president he was so ineffective. Pilihan raya presiden bakal berlangsung pada 3 November depan. Ratusan orang dijadikan tebusan kumpulan militan dalam kejadian di sebuah pekan di timur laut Nigeria. Kejadian berlaku sebaik sahaja mereka pulang ke rumah selepas tinggal di kem pelarian. Menurut sumber, kumpulan militan memasuki kawasan Kukawa pada lewat petang Selasa. Mereka menculik penduduk yang pulang pada 2 Ogos selepas 2 tahun tinggal di kem pelarian. Militan menyerang dan mengepung pekan berkenaan menggunakan 22 buah trak dan turut bertempur dengan tentera. Penduduk Kukawa pulang ke perkampungan diiringi tentera selepas tinggal di kem pelarian susulan serangan berdarah pada 2018. Pihak tentera yang mengesahkan kejadian memaklumkan AFP jet pejuang telah dikerah untuk memantau situasi berkenaan tanpa memberi maklumat lanjut. Konflik kumpulan militan di timur laut Nigeria telah berlarutan beberapa dekad memaksa 2 juta orang berpindah. Dalam tempoh 2 tahun lepas, pihak berkuasa tempatan telah menggalakkan penduduk untuk kembali semula ke rumah tanpa mengendahkan kegusaran Badan Amal Antarabangsa yang merasakan ia masih belum selamat. Seorang tertuduh kes pengebom bunuh diri yang mengorbankan 22 nyawa pada konsert Ariana Grande di Manchester Arena pada 22 Mei 2017 tidak hadir pada hari perbicaraan hukumannya di Mahkamah Jenayah Pusat di London pada Rabu. Hashim Abdi, 23 tahun yang juga abang kepada tertuduh utama Salman Abdi, 22 tahun didapati bersalah oleh juri terhadap 22 tuduhan membunuh, cubaan membunuh dan bersekongkol dalam kejadian tersebut selepas perbicaraan berakhir pada Mac lalu. Hakim Jeremy Baker dilaporkan berkata tertuduh menolak untuk datang ke ruang pengadilan, namun beliau berpuas hati dengan penjelasan keengganan tertuduh berbuat demikian.
Serangan dilakukan Salman itu juga dikaitkan dengan pengaruh IS dan dianggap tindakan pengganas paling tragis di Britain. Hashim ketika serangan berada di Libya, namun didapati bersekongkol dengan Salman merancang serangan selama beberapa bulan. Pihak berkuasa yang menyiasat tragedi tersebut menyifatkan kedua-dua tertuduh sebagai jihadis sempurna yang bersama-sama bertanggungjawab terhadap serangan tersebut. Kerajaan Kuwait dilaporkan berkemungkinan sukar membayar gaji penjawat awam selepas November ini. Menteri Kewangannya Barak Al-Shitan berkata negaranya telah mengeluarkan dana simpanan am sekitar 1.7 bilion dinar setiap bulan bagi menampung perbelanjaan negara. Keadaan kewangan juga bertambah parah sekiranya harga minyak dunia terus merekodkan penurunan. Tambahnya, kewangan Kuwait turut terjejas jika negara itu tidak meminjam dari pasaran tempatan atau antarabangsa. Dalam perkembangan sama, Barak Al-Shitan memaklumkan belanjawan defisit negara itu juga meningkat kepada 69% bersamaan 5.64 bilion dinar pada fiskal tahun lalu. Beliau berkata bagi fiskal tahun ini yang berakhir pada 31 Mac lalu, kerajaan Kuwait dianggarkan berbelanja lebih 14 bilion dinar dengan upah dan subsidi menyumbang 76% daripada jumlah perbelanjaan negara. Ekonomi Kuwait antara yang paling teruk terjejas akibat pandemik COVID-19 melanda dunia sejak awal tahun ini. Pemimpin Korea Utara Kim Jong-un mengarahkan Parti Pekerja memanggil Kongres Luar Biasa Januari tahun hadapan bertujuan menangani masalah kekurangan dasar dan menyusun rancangan baharu untuk tempoh 5 tahun. Kim dalam mesyuarat pusat parti pemerintah itu pada Rabu menggesa diadakan proses menilai pencapaian dan kekurangan yang dicapai sejak Kongres terakhir parti itu pada 2016 untuk disesuaikan dengan keadaan ekonomi semasa negara itu yang semakin meruncing. Kim menegaskan terdapat cabaran yang tidak dijangka dan tidak dapat dielakkan meliputi dalam pelbagai aspek dan keadaan di wilayah sekitar semenanjung Korea. Pada Kongres Luar Biasa yang dijadual diadakan Januari tahun hadapan, ia dijangka akan menyimpulkan kegagalan usaha parti pemerintah untuk meningkatkan ekonomi nasional dan taraf hidup rakyat negara itu. Sementara itu, penganalisis tempatan menyifatkan pengakuan yang gagal itu bertujuan membenarkan jangkaan kegagalan rejim untuk mencapai tujuan ekonomi yang telah ditetapkan sebelum ini. Individu yang tiba di Itali dari Croatia, Greece, Malta dan Spanyol diwajibkan jalani ujian saringan COVID-19. Laporannya seketika nanti. Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang, kesopanan dan kesusilaan. Susulan visual tular yang menyaksikan ribuan orang hadir parti kolam di Wuhan. Jurucakap Kementerian Luar China Zhao Lijian mempertahankan situasi itu dan menegaskan ia bukti bahawa pihak berkuasa telah berjaya mengekang penularan COVID-19. Zhao mengakui melihat laporan AFP dan reaksi komuniti dunia yang terkejut dengan perkembangan itu. Ini kerana Wuhan merupakan pusat berlakunya pandemik sehingga menjangkiti 22 juta orang dan hampir 800,000 maut.
Zhao turut menggesa media agar melaporkan situasi sebenar di China supaya masyarakat antarabangsa tahu negara itu benar-benar melawan COVID-19. Wuhan juga sehingga kini tiada lagi kes baru dilaporkan lebih sebulan. Visual tular parti kolam dihadiri ribuan orang ramai menakutkan masyarakat antarabangsa. Malah video yang disiarkan AFP juga telah ditonton lebih 16 juta kali. Ia mendapat reaksi marah oleh orang ramai yang menegaskan negara itu langsung tidak bertanggungjawab. Di Itali, penumpang yang tiba dari Croatia, Greece, Malta dan Spanyol diwajibkan mengambil ujian saringan COVID-19. Langkah berkenaan diambil bagi membendung penularan kes baharu. Menurut Menteri Kesihatan Roberto Speranza, langkah berkenaan akan berlarutan sehingga 7 September. Pihak berkuasa kesihatan lahirkan kebimbangan susulan ramai rakyat Itali yang pulang bercuti dari luar negara. Itali dilaporkan berada dalam fasa peralihan. Di bawah undang-undang baharu, semua mereka yang tiba di lapangan terbang, pelabuhan dan sempadan diberi pilihan untuk mengambil ujian pantas atau mengemukakan surat bahawa mereka bebas COVID-19 dalam tempoh 72 jam ia diambil. Mereka juga boleh mengambil ujian dalam tempoh 2 hari namun perlu kuarantin sehingga keputusan dikeluarkan. Cuba akan memulakan ujian klinikal projek vaksin COVID-19 dikenali Sovereign One terhadap manusia minggu depan, lapor pihak berkuasa kesihatan negara itu. Pusat pendaftaran ujian klinikal, pengawalan, peralatan dan alatan perubatan Cuba dilaporkan telah memberi lampu hijau untuk memulakan ujian tersebut ke atas 676 orang berumur di antara 19 dan 80 tahun. Pihak berkuasa kesihatan Cuba memaklumkan pengambilan calon untuk terlibat ujian tersebut akan bermula pada 24 Ogos ini dan berakhir pada akhir Oktober. Mereka berkata kesemua calon terbabit tidak perlu mengalami perubahan klinikal signifikan dan perlu memberi persetujuan secara bertulis untuk menerima dos ujian tersebut. Yo creo que cosas como estas, hazañas como estas de nuestra ciencia, son de las cosas que también a uno le reafirman cada vez más el sentimiento del orgullo de ser cubano. Gracias a usted. Pihak berkuasa kesihatan Cuba juga memaklumkan kajian potensi vaksin COVID-19 itu dijadualkan siap pada 1 Februari 2021. Sebelum ini, Rusia dilaporkan mencipta kemajuan dalam pengeluaran vaksin COVID-19 dikenali Sputnik 5 dan menyatakan hasrat bekerjasama dengan Cuba dalam penghasilannya. Indonesia melaporkan 2,266 kes baharu COVID-19 dalam tempoh 24 jam. Ia menjadikan jumlah keseluruhan sebanyak 147,211 kes dengan 79,484 pesakit masih dalam pemantauan. Bagi tempoh 12 tengah hari semalam sehingga 12 tengah hari ini, sebanyak 72 lagi kematian berlaku, menjadikan jumlah kematian keseluruhan kini meningkat kepada 6,418 orang. Bagi tempoh 24 jam itu, Provinsi Jakarta mencatatkan 594 kes positif baharu dengan 19 lagi kematian. Provinsi Jakarta kini mencatatkan kes positif keseluruhan tertinggi iaitu 31,610 kes, diikuti Jawa Timur 29,257 dan selebihnya di 32 provinsi yang lain. Provinsi Jawa Timur mencatatkan jumlah kematian keseluruhan tertinggi iaitu 2,098 orang, diikuti Jakarta 1,048, Jawa Tengah 813, Sulawesi Selatan 347 dan selebihnya di wilayah-wilayah lain di Indonesia.
Di Singapura pula, 68 kes baru dilaporkan dalam tempoh 24 jam dengan 2 daripadanya kes import menjadikan jumlah keseluruhan kes sebanyak 56,099. Menurut data oleh Kementerian Kesihatan Singapura hari ini, 2 kes import berkenaan telah dikenakan notis tinggal di rumah sebaik tiba di Singapura. Berdasarkan siasatan setakat ini, kementerian berkenaan berkata tiada kes dalam komuniti. Sementara itu, sebahagian besar kes pula melibatkan pemegang permit kerja yang kini menjalani kuarantin. Dalam data penuh yang dikeluarkan lewat Rabu, kementerian itu berkata terdapat 16,800 pekerja yang masih menjalani tempoh kuarantin. Sehingga tengah hari semalam, Republik itu mengklasifikasikan 820 kes import, 2,209 kes dalam komuniti dan 53,002 kes melibatkan penghuni asrama. 52,810 pesakit atau kira-kira 94% daripada jumlah kes keseluruhan telah sembuh sepenuhnya daripada jangkitan dan dibenarkan keluar dari hospital atau kemudahan penjagaan komuniti. Di Thailand, lagi 7 kes import dilaporkan di negara itu hari ini. Menurut pihak berkuasa negara itu, kes baharu berkenaan dikesan di pusat kuarantin negeri. 3 kes melibatkan warganya yang pulang dari Emirat Arab Bersatu. 2 kes dari Singapura dan masing-masing 1 kes melibatkan individu pulang dari Mesir dan Hong Kong. Jumlah keseluruhan kes COVID-19 di Thailand kini adalah 3,389 kes dengan 113 kes masih aktif. Kematian pula melibatkan 58 orang. Ribuan penduduk di utara California terpaksa mencari tempat perlindungan selepas tercetusnya kebakaran hutan. Api merebak dengan pantas sehingga menyebabkan berpuluh rumah dan struktur bangunan terbakar. Di bandar Vacaville yang menempatkan 100,000 penduduk, kebakaran sehingga kini menjejaskan lebih 20,000 hektar. Sesetengah penduduk yang diarah berpindah terpaksa keluar sehelai sepinggang kerana api marak dengan pantas, ditambah pula dengan saluran gas meletup. Menurut pihak bomba, kebakaran turut mengancam haiwan selain 1,900 struktur bangunan. Salah seorang penduduk berkata dia dan suami yang berlari keluar menyelamatkan diri menggunakan kereta, namun diarah meninggalkannya kerana kenderaan itu turut terbakar. Ekoran kebakaran hutan pengisytiharan darurat dikeluarkan bagi memudahkan penyaluran bantuan kecemasan. Dalam tempoh 72 jam, kebakaran hutan tercetus di lebih 10,000 kawasan. Pada minggu lepas, California's Death Valley telah mengalami suhu paling tinggi dalam sejarah dengan mencatatkan 54.4 darjah Celsius. Hampir 45 juta penduduk di bahagian barat berada dalam keadaan berjaga-jaga selepas amaran dikeluarkan pada Rabu. Kebakaran hutan kerap berlaku di California dalam tempoh beberapa tahun sejak kebelakangan ini berikutan perubahan iklim. Pada 2018 di bahagian utara California, kebakaran menyebabkan 86 maut. Kebakaran hutan juga dilaporkan berlaku di Colorado susulan keadaan cuaca yang terlalu panas mendorong kebakaran. Di Brazil pula, pasukan kecemasan negara itu bertungkus lumus membantu memadamkan kebakaran hutan akibat aktiviti pertanian di utara negeri Amazonas. Bagi golongan petani, mereka terpaksa menggunakan kaedah pembakaran bagi membolehkan tanaman dilakukan dan ia adalah perkara biasa. Namun di pihak pencinta alam, perkara seumpama itu tidak boleh diterima kerana khawatir kebakaran hutan besar-besaran boleh berlaku seperti tahun lepas. Menurut seorang petani, dia hanya mampu tersenyum melihat pasukan kecemasan memadam kebakaran dan mempertikaikan gambar satelit oleh agensi angkasa Brazil yang menyatakan ia adalah kebakaran. Tegasnya, ia bukan kebakaran, sebaliknya adalah kimada, iaitu amalan tradisi untuk pertanian dengan membersihkan kawasan tanah menerusi pembakaran ketika musim kering.
Justru dia mempersoalkan pihak kerajaan apakah yang patut dilakukan untuk aktiviti pertanian jika tanpa pembakaran. Pada tahun lepas, hutan Amazon telah mengalami kebakaran paling buruk sehingga asap hitam boleh menjangkau sehingga 2,500 km. Situasi itu turut menjadi isu hangat di pentas dunia. Tahun ini, Presiden Jair Bolsonaro menegaskan perkara yang sama tidak akan berulang lagi. Jongkong emas terbesar di dunia kini bernilai 17 juta dolar Amerika. Jongkong seberat 250 kg telah dipamer di bekas lombong emas Bandar Izu, Jepun sejak 15 tahun lalu. Peningkatan harga jongkong emas susulan situasi ekonomi yang tidak menentu akibat pandemik COVID-19. Menurut pihak premis, nilai jongkong emas meningkat lebih 3.7 juta dolar dalam beberapa tahun lepas. Menerusi pameran, orang ramai boleh menyentuh jongkong emas berkenaan dan mengambil gambar. Sebagai langkah memutuskan rantaian COVID-19, mereka perlu menyembur dan mengelapnya dengan cecair pembasmi kuman. Pada bulan lepas, mereka turut menjual pelitup separuh muka menggunakan fabrik emas. Malah permintaannya sangat tinggi sehingga sering kehabisan stok. Bagaimanapun, menurut salah seorang pekerja di pusat pameran, jumlah pelawat yang hadir berkurangan susulan pandemik dan mengakui majoriti mereka lebih berminat untuk melihat lebih dekat jongkong emas terbesar di dunia. Mengambil 5 hari untuk disiapkan dan dijual lebih 80 dolar Amerika, itu harga jualan bagi model mini set makanan yang dihasilkan oleh artis Vietnam. Visual berkenaan menutup berita dunia hari ini. Kekal setia bersama berita RTM, maklum asas jenama dipercayai. Terus patuhi SOP mencegah COVID-19. Saya Wan Nukman Muafisol, selamat malam dan salam hormat.